Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat menyaksikan pertandingan sukan karate di Malas Combat Hall. Pertandingan tersebut melibatkan dua atlet negara. Dulian Teramat Mulia juga berkenan mengurniakan sabda nasihat kepada atlet-atlet negara. Bagi acara Women's Individual Kata, Dayang Farha Syahirah binti Muhammad Syamrin memperoleh 37.7 mata menentang atlet dari Algeria yang memperoleh 38.3 di peringkat suku akhir. Bagi acara Men's Individual Kata, Awang Muhammad Naziro bin Haji Johari berjaya memenangi pusingan 16 menentang atlet Niger dengan kiraan mata 39 berbalas 36.6 dan kalah di peringkat suku akhir kepada atlet Emiriah Arab Bersatu dengan memperoleh 38.2 berbalas 39.6 mata. Universiti Brunei Darussalam UBD buat julung kalinya mengadakan persidangan pendidikan tinggi antarabangsa dan pameran mengenai keusahawanan, inovasi dan pengkomersialan 2025 di Dewan Chancellor UBD. Diadakan selama 2 hari, persidangan tersebut merupakan peristiwa penting bagi inovasi pendidikan tinggi di negara ini dan rantau Asia Tenggara. Persidangan dianjurkan oleh Pejabat Penolong Naib Chancellor bagi penglibatan industri dan pembangunan perusahaan IEED UBD serta disokong oleh Pejabat Penolong Naib Chancellor bagi penyelidikan inovasi dan kemampanan UBD. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Dalam ucapan Dr. Haji Masairul Haji Masri, Penolong Naib Chancellor IEED dan pengerusi jawatankuasa persidangan, menekankan universiti-universiti mesti memperluaskan misi melangkaui pendidikan tradisional untuk menjadi pemacu inovasi, pemindahan, teknologi dan pengkomersialan penyelidikan yang mewujudkan impak nyata dan berkekalan. Pada majlis tersebut, UBD turut menjalin kerjasama dengan penandatanganan Memorandum Persefahaman Bersama Program Pembangunan PBB, Riley Corporation Company Limited, Seabridge dan GIF Southeast Asia Sendirian Berhad. Ungkapan negara zikir sangat tersendiri dalam makna dan falsafahnya. Ia berkaitan dengan sesuatu yang amat hebat, yang amat agung, iaitu Zat Suci yang Maha Besar Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati ceramah Mufti Kerajaan semasa ceramah perdana Negara Zikir Melayu Islam Beraja, anjuran bersama Pusat Ilmu Teras Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Pegawan, Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja, Kementerian Pendidikan dan Akademi Pengajian Brunei, Universiti Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Dalam ceramah bertajuk Mengisi Negara Zikir, Yang Berhormat P.H. Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid juga menjelaskan negara zikir bermaksud negara yang mengingati, menyebut-nyebut, tidak berpisah dan tidak berenggang serta susah senangnya bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan, cita-cita, wawasan dan semangat negara zikir hanya semata-mata untuk meraih reda Allah Subhanahu Wa Taala. Malah apa sahaja yang dimilikinya dengan nama zikir. Sistemnya sistem zikir, ekonominya ekonomi zikir, pentadbirannya pentadbiran zikir, pendidikannya pendidikan zikir, perundangannya perundangan zikir, adat istiadatnya istiadat zikir, pertahanannya pertahanan zikir, langitnya buminya
airnya dan udaranya adalah semua itu zikir. Ceramah perdana bertujuan memperkasa keimanan dan pembudayaan amalan zikir sebagai teras kehidupan beragama selari dengan aspirasi negara sebagai sebuah negara zikir. Juga hadir yang berhormat pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia, Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i dan Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama melalui cawangan Dakwah Daerah Tutong menganjurkan program bimbingan Umrah untuk Mu'alaf. Program bertemakan Rehlah Baitullah Ilmu Sebelum Amal berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Hadir Yang Arif Awang Haji Muhammad Bahrin bin Haji Alias, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Daerah Tutong. 50 peserta terdiri daripada para mu'alaf dan bukan Islam dari daerah Tutong menyertai program yang dihasrat menjadi titik tolak kepada peserta untuk lebih mendalami ilmu agama, memperkukuh keimanan dan seterusnya melaksanakan ibadah umrah dengan penuh yakin dan sempurna. Program sebegini dapat diteruskan lagi untuk di masa akan datang untuk memperluaskan lagi ilmu sebegini untuk orang ramai, dan juga saya berharap program ini dapat memberi titik permulaan kepada para mu'alaf dan juga non-Muslim untuk mendalami lagi ilmu mengenai ibadah umrah ini. Program ini sangat bermanfaatlah bagi kami, bagi para mu'alaf. Jadinya kami tahu apa rukun-rukunnya, yang wajib umrah, apa yang akan dilaksanakan ketika umrah, ia punya rukun-rukun, pantang larang. Maktab Duli Pengiran Muda Al-Muhtadibillah melancarkan bilik Smart Classroom sempena sambutan Jubli Emas maktab tersebut. Ia melambangkan satu lagi pencapaian penting maktab berkenaan dalam memperkukuh usaha ke arah transformasi digital dan pembelajaran abad ke-21 selaras dengan Maklumat Wawasan Brunei 2035. Hadir Dr. Eddie Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah selaku Wakil Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis juga menyaksikan demonstrasi penggunaan teknologi Smart Classroom dan lawatan ke ruang pembelajaran baharu tersebut. Suruhanjaya Tinggi Australia di negara Brunei Darussalam mengadakan majlis penyerahan koleksi foto daripada kempen ketenteraan bersekutu Operation Obo tahun 1945 kepada Arkib Negara Brunei Darussalam. Majlis penyerahannya berlangsung di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja. Hadir Dr. Eddie Fazlin, Hadir Dr. Siti Nur Halbi binti Haji Wasau Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Koleksi foto diserahkan oleh Tuan Yang Terutama Michael Nell Hoy, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara ini, kepada Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pemangku Pengarah Muzium. Penyerahan koleksi foto tersebut memperkaya lagi koleksi arsip dan warisan dokumentari negara, di samping menyokong penyelidikan, pendidikan serta meningkatkan kesedaran sejarah dalam kalangan generasi akan datang. Persatuan Aftercare Support Association AFSA menandatangani kerjasama dan persefahaman dengan syarikat Al-Barakah dalam usaha berterusan menyokong dan membantu meningkatkan sosioekonomi rakan selian. Pihak AFSA diwakili oleh Daeng Hajah Johana binti Haji Muhammad Jaya yang dipertua persatuan, manakala syarikat Al-Barakah diwakili oleh Namatullah Najuddin, pengurus am. Juga hadir Awang Muhammad Abu Nur Ali Syamsul bin Muhammad, pemangku penolong pengarah Biro Kawalan Narkotik. Perjanjian dihasrat dapat meningkatkan kemahiran dan peluang-peluang pekerjaan yang akan ditawarkan dan disediakan kepada rakan selian.
Bertemakan kaunseling di tempat kerja menginsankan tempat kerja. Persidangan Kaunseling Kebangsaan merupakan platform tahunan untuk memperkukuh amalan dan kesan kaunseling dalam pelbagai sektor masyarakat. Persidangan berlangsung selama 3 hari bermula kemarin di Institut Perkhidmatan Awam. Persidangan menghimpunkan pakar tempatan dan luar negara bagi membincangkan pendekatan praktikal kepimpinan berdaya tahan, budaya kerja sihat dan sistem sokongan kesihatan mental. Dianjurkan oleh Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam, persidangan menumpukan kepada integrasi amalan kaunseling dalam persekitaran kerja bagi meningkatkan kesejahteraan emosi, memperkukuh hubungan profesional dan mempertingkatkan prestasi organisasi. 51 poin darah berjadi kumpul pada kempen derma darah dan saringan kesihatan sempena 50 tahun perkhidmatan TV Brunei dianjurkan oleh Jabatan Radio Televisyen Brunei dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Jerudong Park Medical Center. Kempen diadakan di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Penganjurannya antara lain bertujuan memastikan stok bekalan darah sentiasa di tahap yang sihat dan mencukupi bagi menampung penggunaan darah di kesemua hospital di negara Brunei Darussalam. Keputusan pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Januari 2026, sesi akademik 2025-2026 untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa dan Politeknik Brunei PB dikeluarkan hari ini. Pemohon-pemohon boleh mengakses akaun HIKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan menerusi laman sesawang HIKAS. Manakala surat tawaran akan dihantar melalui email oleh pihak IPTA masing-masing kepada pemohon yang berjaya. Tarikh akhir untuk menerima atau menolak tawaran adalah pada 22 November 2025 pukul 4 petang. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan yang ditetapkan oleh IPTA dan berhasrat untuk membuat rayuan, pemohon diberikan tempoh selama 3 hari bekerja untuk mengemukakan rayuan mulai esok. Mereka disarankan untuk memohon ke program yang berlainan daripada permohonan awal. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan pentadbiran HIKAS seperti yang tertera. Kolej Pengajian Siswaza Antarabangsa mengadakan pameran Vibe ke-19. Pameran merupakan platform untuk mempamerkan karya seni pelajar tahun akhir dari semua fakulti. Pameran berlangsung di kolej berkenaan di Kulam. Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong menerima serombongan pelawat daripada 88 pelajar termasuk guru-guru dan pegawai dari Kementerian Pendidikan Republik Singapura. Lawatan bagi meninjau pelaksanaan program penyerapan bahasa Melayu pelajar Republik Singapura ke negara ini. Antara objektif lawatan untuk memperkukuh penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Singapura dan memupuk pemahaman budaya setempat. Semasa berada di negara ini, pelbagai aktiviti dirancang oleh pihak sekolah, antaranya mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu dan bengkel sastra. Pada sebelah petang, mereka melawat ke Rumah Panjang Tanjung Bungar dengan menyaksikan persembahan tarian masyarakat Iban dan pembuatan kuih Melayu. Rombongan berada di negara ini sehingga 14 November. Berita sukan, lebih 1,000 atlet dari 10 negara ASEAN akan bersaing dengan semak kesukanan, perpaduan dan persahabatan serantau dalam tamasya sukan sekolah-sekolah ASEAN ke-14 yang akan berlangsung dari 20 hingga 28 November depan. Negara Brunei Darussalam akan diwakili oleh 153 atlet. Badminton adalah antara acara sukan yang akan dipertandingkan dalam tamasya itu nanti. Laporannya bersama Nadira Haji Omar.
Sebagai salah satu acara yang berpotensi menyumbang pingat, acara badminton akan disertai oleh 15 atlet terdiri daripada 8 pelajar lelaki dan 7 perempuan bagi kategori berpasukan dan individu. Atlet-atlet negara telah giat menjalani latihan intensif dari aspek fizikal dan mental. Sebab dalam badminton ini, kekuatan mental sama penting dengan kemahiran teknikal. Jadi saya harap apabila atlet ini masuk ke gelanggang, mereka dengan dapat membawa minda yang tenang, berani dan bersemangat untuk menang dengan cara yang beretika. Saya percaya semangat berpasukan dan sokongan daripada pihak sekolah, ibu bapa serta komuniti merupakan tulang belakang kepada kejayaan seorang atlet. Untuk memastikan setiap latihan itu mempunyai objektif yang jelas, di samping memberi dorongan dan juga maklum balas positif supaya mereka tahu kemajuan mereka masing-masing. Atlet-atlet badminton negara berharap untuk mempamer aksi terbaik pada tamasya itu nanti. I am very happy to be training in sports school as the coaches are able to help me and I am able to show the best of me. Kami berharap kami memperolehi kemenangan dalam Asian School Game ini dan memperolehi banyak experience yang baru yang akan kami perolehi dalam turnamen ini. Dengan persiapan rapi, atlet-atlet negara dijangka mampu memberikan saingan sengit bagi meraih kejayaan demi mengharumkan nama negara bagi edisi 2025 ini. Brunei yakin. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam menyertai program Hub Pementoran Jawatankuasa Antarabangsa Paralimpik IPC 2025 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. 4 wakil negara menyertai program berkenaan bertolak meninggalkan negara. Program menghimpunkan jawatankuasa Paralimpik kebangsaan dari negara-negara Asia Tenggara termasuk Kemboja, Laos, Myanmar, Timor Leste dan Malaysia sebagai negara tuan rumah. Penyertaan negara dalam program tersebut mencerminkan komitmen berterusan negara dalam memperkasa golongan kelainan upaya melalui sukan dan memajukan nilai inklusiviti sejajar dengan visi jawatankuasa Paralimpik antarabangsa.